Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Okey, ni Cikgu Azli bin Johari. Cikgu nak mengajar bab 9 bumi. Okey. Video kali ni cikgu nak ajar subtopik yang ke-6 9.6 sumber bumi dan geologi gunaan. Okey. Okey. Dialog ni ada dalam buku teks kamu pun. Okey, tapi kita tengok apa yang diperkatakan. Okey, apakah air permukaan? Apakah air permukaan? Cikgu dah terangkan kepada kamu. Okey, contohnya cikgu bukan contohnya. Cikgu dah terang kepada kamu dalam kitar hujan. Okey. Jadi bila hujan hujan tu turun, air bukan hanya mengalir di permukaan, tapi air juga mengalir di dalam tanah. Dia meresap masuk. Tapi dalam kes ni dia tanya apakah air permukaan. Air permukaan dijumpai di atas permukaan bumi. Contoh air permukaan termasuklah air laut, air kolam dan juga air sungai. Itu contoh air permukaan yang ada di permukaan. Okey, air permukaan boleh tercemar akibat daripada bahan buangan daripada kawasan perindustrian dan juga kawasan perumahan. Selain daripada tu, okey, air permukaan juga boleh tercemar daripada kesan daripada kawasan pertanian. Kenapa? Kawasan pertanian ni dia menggunakan baja dan dia menggunakan racun perosak. Okey, apabila baja serta racun perosak tu tidak diserap oleh tumbuh-tumbuhan, ianya akan mengalir dan masuk ke dalam air permukaan. Dia masuk dalam kolam, dia masuk dalam sungai, dia masuk dalam laut. Jadi bila baja dan racun perosak ni masuk ke dalam air permukaan tu akan tercemar. Itu dia. Okey, tahukah anda bahawa terdapat air di bawah permukaan tanah yang dikenal sebagai air bawah tanah? Cikgu dah cakap tadi kan. Okey, selain daripada air permukaan, terdapat juga air bawah tanah. Okey, ya, saya tahu air bawah tanah ataupun aquifer meliputi ruang kosong antara butiran tanah sehingga aras batuan tidak telap air. Okey. Kalau disebut kepada kamu air bawah tanah, kamu tahu. Tapi kalau disebut kepada kamu aquifer, kamu belum tahu. Tapi sekarang ni kamu dah tahu. Aquifer tu air bawah tanah lah, nama lain. Aquifer ni adalah air bawah tanah. Jadi lepas ni, kalau dengar perkataan aquifer, dah boleh tahu dah. Oh, itu air bawah tanah. Okey. Di mana kawasannya? Di mana kawasan air bawah tanah ataupun di mana kawasan aquifer ni? Dia adalah air yang berada di ruang-ruang kosong di antara butiran tanah hinggalah ke bawah lagi, hingga sampai ke aras batuan tidak telap air. Maksudnya sampai ke dalam bumi tu, sampailah jumpa batu yang tak telap air. Tak telap ni maksudnya tak meresap lah. Air tak boleh melepasi dia. Okey. Okey, larut resap. Baja kimia dan racun serangga dalam bidang pertanian akan menyebabkan air bawah tanah menghadapi risiko pencemaran. Jadi contoh, kita guna baja berlebihan, kita guna racun serangga, kita tak adalah baling baja tu dalam sungai. Kita tak adalah buang racun tu dalam sungai. Tapi kita buang, kita guna di atas tanah yang biasa. Okey, baja dengan racun ni dia akan larut dan meresap masuk ke dalam tanah sehinggalah dia boleh menyebabkan pencemaran kepada air bawah tanah ataupun aquifer ni. Selain daripada tu, sisa bahan kimia ataupun industri dan domestik di tapak pelubusan sampah juga membawa risiko pencemaran air bawah tanah.
Tak payah pergi tempat pelupusan sampah. Kita lihat lori sampah tu pun. Kalau dia lalu tu, dia corner tu, air sampah bukan menitik lagi di atas jalan, mencurah di atas jalan. Bau dia bagaimana? Campuran semua jenis cecair. Ada cari sampah. Bayangkan lap motor terjatuh, muka tersembam di atas air sampah tu. Okey. Jadi, adakah air permukaan dan air bawah tanah saling berkait? Mestilah kan, dia berkait lah kan. Sebab kadang-kadang air ni dia meresap, masuk ke bawah. Okey. Kita pergi pula kepada mineral ekonomi. Mineral ekonomi di bumi terdiri daripada mineral logam, mineral bukan logam, dan juga mineral nadir. Mineral logam lah. Mineral bukan logam ni seperti petroleum. Mineral nadir ni seperti gas. Okey, gas asli, gas memasak tu kan. Tu. Contoh mineral logam ialah biji besi, biji timah dan juga emas. Manakala mineral bukan logam ialah arang batu dan juga petroleum. Okey dia. Maaflah ganggu sikit video ni. Cikgu lupa tutup mobile data. Baiklah, teruskan. Okey, mineral ekonomi. Mineral nadir bumi mengandungi satu atau lebih daripada 17 unsur nadir bumi yang dijumpai di dalam kerak bumi. Okey? Jadi apa tu? Mineral nadir bumi ni mengandungi satu atau lebih daripada 17 unsur nadir bumi yang dijumpai di dalam kerak bumi. Walaupun hampir keseluruhan mineral nadir boleh didapati dengan banyaknya, namun mineral itu sukar dipisahkan kerana wujud bersama dengan logam-logam nadir yang lain. Kita dah belajar dalam bab jadual berkala tu. Okey? Unsur-unsur ni, okey, dia selalunya tak boleh wujud dengan sendiri. Dia kena bergabung, baru dia dalam keadaan yang stabil. Jadi kalau dia bergabung, dia ada, tapi nak dapatkan dia saja, nak dapatkan mineral tu saja, jadi susah lah. Sebab selalunya mineral tu dia bergabung dengan mineral yang lain. Contoh, kita nak mineral A saja. Tapi sukarlah sebab kita kena pisahkan. Sebab mineral A tu dah bergabung dengan mineral B. Jadi kena buat proses, kena buat tindak balas untuk memisahkan dia pula. Disebabkan sifat-sifat unik mineral nadir, mineral itu digunakan dalam teknologi moden seperti komputer, DVD, alat komunikasi, televisyen dan juga lain-lain. Oleh itu, mineral nadir bumi amat penting kepada perkembangan ekonomi negara dan juga dunia. Sebab itulah masyarakat Eropah dulu datang nak menakluk, menjajah negara kita. Sebab negara kita ni ada mineral yang dia orang perlukan. Okey, pembentukan arang batu. Macam mana arang batu ni terbentuk? Ni penting ni. Okey. Jadi kita tengok mula daripada sebelah kiri. Berjuta-juta tahun dahulu, tumbuhan mati secara semula jadi. Pokok tu dah tua, okey, dia mati. Selalunya bila dia mati, daun ke, ranting-ranting kecil ke, dia akan hancur. Kulit batang pokok tu tinggal yang teras je. Yang betul-betul keras tu. Okey. Dan selepas bertahun-tahun, sisa itu tertimbus di bawah lapisan enapan atau lumpur. Okey. Ni proses hakisan dan pengenapan lah. Okey. Jadi contohnya dia tertimbuk, bila dia pokok tu mati, dia terbalik. Okey, kemudian ada pula yang menimbus dia. Selepas bertahun-tahun, sisa itu tertimbus di bawah lapisan enapan ataupun lumpur. Duduk kat tengah dah, duduk kat bawah dah. Okey.
Lepas tu makin lama dia makin ke bawah. Makin lama makin ke bawah. Jadi di bawah tekanan dan haba yang tinggi, fosil tumbuhan bertukar dengan perlahan-lahan kepada arang batu. Dia bertukar. Contohnya benda ni kita tak boleh panaskan dengan drastik. Buktinya kalau orang yang buat apa? Buat kayu orang dekat apa? Kuala Sepetang tu. Dia ada teknik dia. Tak boleh ambil kayu bakar jadi arang, tak boleh. Nanti tak jadi arang, jadi abu. Jadi dia ambil masa yang lama. Jadi arang batu. Okey. Seterusnya, bagaimana pula petroleum dan gas asli ini terhasil? Dia berpunca daripada sisa hidupan daratan yang mati tertimbus di bawah tanah, ataupun sisa hidupan laut yang mati tenggelam di dasar laut. Jadi gas asli dan petroleum ni boleh dijumpai di daratan. Tak hanya boleh dijumpai di lautan saja. Macam dekat negara Arab tu, dia orang punya kawasan gali minyak dia orang bukannya di lautan. Di Malaysia saja kita pelantar minyak kita dekat laut. Betul tak? Okey. Tapi apa-apa pun, sisa-sisa hidupan ni sama ada daripada darat ataupun daripada lautan tertimbus. Tertimbus. Kemudian tertimbus bila dah selepas berjuta-juta tahun, sisa-sisa itu tertanam semakin jauh ke dalam bumi. Bila dah makin jauh ke dalam bumi, dia akan bergerak ke arah mantle. Mantle ni kita dah belajar. Mantle ni satu kawasan yang panas. Jadi sisa-sisa tu akan kenalah haba daripada mantle tu. Dekat dah dengan haba. Dapat haba daripada mantle, mengalami tekanan dan mampatan. Lepas tu, maka melalui tindakan bakteria, perebutan separa berlaku dalam keadaan kekurangan oksigen. Sebab apa? Kurang oksigen, dah jauh ke dalam tanah. Penguraian seterusnya oleh bakteria di bawah suhu dan tekanan yang tinggi akhirnya menghasilkan petroleum dan gas asli. Itulah kaedah pembentukan petroleum dan gas asli. Ambil masa yang lama, berjuta-juta tahun. Bayangkanlah kalau dah habis dah gas asli dengan petroleum tu, kita sedut, kita gali, bila pula nak terbentuk? Inilah yang dia katakan sumber yang tak boleh diperbaharui. Okey. Proses hidroterma. Hidro, bila dengar je hidro, melibatkan air. Terma, haba. Okey. Air kolam itu dipanaskan oleh haba daripada bumi secara semula jadi. Hal ini dikenali sebagai proses hidroterma. Maksudnya, hidroterma ni ialah air dipanaskan oleh haba, tapi haba tu daripada secara semula jadi, bukan dipanaskan oleh manusia. Jadi hidroterma. Okey, contohnya bila kita tahu okey ada proses hidroterma kat satu-satu kawasan, kita boleh gunakan dia untuk keperluan kita, untuk menjana elektrik. Okay, contoh tu. Okay, batuan metamorfik. Okay, batuan metamorfik. Paling bawah. Kemudian aquifer. Tahu kan aquifer tu air bawah tanah lah. Okay, aquifer ni berada di tengah-tengah di antara batuan metamorfik dengan batuan metamorfik lagi satu. Ada air. Air tersebut dipanaskan daripada sumber haba, iaitu magma di lapisan mantle. Jadi bila air itu panas, air itu akan menghasilkan steam. Steam ni adalah wap air. Wap air ni akan digunakan untuk menggerakkan turbin, dan bila turbin bergerak, turbin akan menjana elektrik. Itu dia prosesnya. Okey.
Kesan buruk daripada aktiviti manusia. Aktiviti manusia yang tidak terancang, yang tidak dirancang, yang tak terancang dan tak dirancang dengan baik, boleh memberikan kesan buruk kepada semua hidupan di bumi. Okey. Contoh aktiviti manusia yang tak dirancang dengan baik. Penyahutanan, maksudnya kita tebang pokok. Kita tebang pokok nak ambil kayu. Boleh kita tebang pokok untuk ambil kayu, tapi dalam kes ni tak dirancang dengan baik, tebang semua. Tak dipilih pokok yang matang. Okey, pokok tak diganti balik. Pembalakan secara berleluasa. Jadi ini akan menyebabkan berlakunya beberapa kesan buruk. Kita tengok pula pertanian. Pertanian memang diperlukan oleh manusia. Kita nak dapatkan sayur-sayuran. Tapi kalau pertanian tu tak dirancang dengan baik, seperti yang berlaku di Cameron Highland, semua orang nak bertani bagus, menjana ekonomi, tapi semua nak hasil yang baik, letak racun banyak, letak baja banyak, tak ikut sukatan dah nak hasil yang baik. Jadi dia akan mendatangkan kesan. Sebab tu tak ada perancangan lah tu. Buka kawasan pertanian berleluasa, letak baja, letak racun, semua tu akan mendatangkan kesan yang buruk. Perindustrian pun sama. Kita memang memerlukan bidang perindustrian ni. Kalau tidak, macam mana cikgu nak mengajar kamu ni, nak ada handphone ni, nak ada handphone pula, nak guna handphone ni datang daripada kawasan perindustrian. Tapi kalau kawasan perindustrian tu tak dirancang dengan baik, lebih-lebih lagi kepada ni lah, pelepasan asap dan juga pelepasan air, sisa-sisa air perindustrian tu kena rawat dulu, baru boleh dilepaskan ke persekitaran. Pembakaran terbuka, nak jimat kos, nak buka kawasan pertanian, bakar. I burn what I saw. Tak boleh lah kan. Jadi kesan-kesan daripada yang 4 cikgu cakap tadi tu, kesan daripada tak dirancang dengan baik. Benda tu bukan tak baik, benda tu bagus, tapi ni tak dirancang dengan baik. Dia akan menyebabkan apa? Hakisan tanah, banjir kilat, kepupusan flora dan fauna, pencemaran air, udara, terma dan bunyi, serta berlakunya pemanasan global. Okey, tamat. Okey, itu saja. Sekian, terima kasih.